السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Kita menyambung pada ayat yang ke-19 daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. Demikianlah tuan-tuan hukum wakaf ibtidak yang boleh kita lihat pandukan kepada Quran wakaf ibtidak yang telah pun diformulasikan oleh Tan Sri Datuk Hasan Azhari dan puteranya Profesor Dr. Abdul Rauf bin Hasan Azhari. Alhamdulillah, mudahkan kita untuk membaca tanpa meragui di manakah hukum wakaf yang akhirnya akan menjerumuskan kita kepada kesilapan makna. Artinya, wa yawma yu'adul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Boleh berhenti situ. Nanti nak ambil balik, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Berhenti ke situ. Dan madairah diambil berikutnya membawa kepada penghujung ayat. Satu usaha yang gigih, alhamdulillah, mudahkan kita untuk membaca Quran dengan baik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan membantu kita di samping hukum tajwid yang dijaga, demikian juga makhraj, dan jangan lupa kepada hukum wakaf. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan di sini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, adalah berkenaan dengan kedudukan manusia yang berbeza-beza di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Lihat, ini adalah, dan bagi masing-masing mereka ada darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan, agar Allah mencukupkan mereka balasan pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Manusia kedudukannya berbeza-beza, ahli taat dan ahli maksiat. Kata para ulama tafsir dalam ayat yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini, وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Semua orang akan disempurnakan amalan tanpa ada kezaliman. Zalim yang dimaksudkan sini, tuan, tidak akan dikurangkan sedikit pun amalan salih yang pernah dibuat, dan tidak pula ditambah amalan jahat yang tak pernah dilakukan tiba-tiba ada masuk dalam akaun. Kita hidup kat dunia ni, rasakan diri kita sentiasa diabaikan kepentingan, bukan? Kita bekerja bersungguh-sungguh, tak ada pula masuk dalam appraisal, dipilih sebagai staf terbaik pada hari, kualiti kerja, organisasi dan sebagainya. Kita seringkali merasakan diri kita tidak dilayan dengan adil. Ada saja part yang tak kena, tapi di sisi Allah SWT tidak. Wahum la yudhlamun. Tak ada seorang pun yang akan dizalimi. Artinya semua disempurnakan. Apa yang kamu buat, itu yang kamu lihat. Apa yang kamu tinggalkan, dia tidak akan dimasukkan ke dalam amalan kamu. Inilah perbezaan hukuman yang ada di sisi Allah SWT banding dengan manusia. Manusia ni banyak keputusannya dipengaruhi oleh emosionalnya, orang kelilingnya, kepentingan tertentunya. Tak, di sisi Allah tidak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tak akan dizalimi sama sekali. Dalam ayat lalu, bila orang-orang kafir yang ingkar pada seruan ayah ibu ini, mereka akan dihumbankan ke neraka, seperti ayat yang ke-11 yang ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi ummin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka ni sama saja dengan golongan yang telah dihukum oleh Allah SWT dari kalangan jin dan juga manusia.
Satu hari Al-Hasan ditanya, apakah jin itu mati? Jawapannya tidak, jin tidak mati. Lalu Qatadah telah pun mengatakan kepada Al-Hasan, ayat ini, lihat ayat ini betul-betul, ayat ini menunjukkan kepada jin pun mati. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Maknanya ayat ini menunjukkan kepada jin pun mati, manusia pun mati. Semua sekali akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan masing-masing tanpa dikurangkan ataupun ditambah. Dikurangkan amal saleh sampai kita merasa nak mempertikaikan ketetapan Allah itu, ataupun seorang yang lain rasa terkejut ditambah dalam akaunnya satu yang bukan miliknya. Dua-dua ni tak akan berlaku tuan-tuan di akhirat. Semuanya dalam ketetapan Allah SWT yang maha adil, maha bijaksana, maha tepat. Maka tidak ada sebarang pertikaian yang boleh dilakukan. Kemudian wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Dan ingatlah pada hari itu orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Ingatlah, dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang padanya. Jadi perkara ini dikatakan kepada mereka sebagai satu bentuk celaan, ejekan, ala sabilil huzi wasukhriyah. Dikatakan kepadanya untuk perli dia, untuk menghinanya lagi. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, tayyibatikum, tayyibatikum ni kita pernah bincangkan bagaimana pada zaman Nabi SAW dahulu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni datang menziarahi Nabi SAW, datang untuk menziarahi Nabi. Alangkah terkejutnya Sayyidina Umar melihat Nabi SAW duduk dalam keadaan berbekas badan Nabi kerana pelepah korma yang Nabi baring di atasnya. Kesan macam kita tidur atas tikar mengkuang lah tuan-tuan, bekas pada badan kan. Sayyidina Umar melihat benda tersebut, Sayyidina Umar sedih sangat. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa khiratihi wa hadha Kisra wa Kaisar fi dibaj wal harir. Wahai Nabi, Nabi berada dalam keadaan seperti ini. Nabi merupakan manusia yang paling hebat, yang paling agung, yang paling mulia, membawa kebaikan kepada kita semua. Sedangkan Kisra dan juga Kaisar yang sesat itu, Maharaja Rom, Maharaja Parsi, mereka duduk atas kapet-kapet yang lembut, kain-kain daripada sutera. Lalu Nabi pun duduk sallallahu alaihi wasallam di depan Umar radhiyallahu anhu. Lalu Nabi pun bersabda, afi syakin anta ya ibn Khattab, kamu ni merasa syak kepada janji Allah untuk orang-orang seperti kita wahai Ibn Khattab. Ulaika qaumun ajjalat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Itulah dia golongan manusia yang Allah telah mempercepatkan untuk mereka tayyibat. Mana tayyibat ni benda-benda yang mereka gembira dalam kehidupan dunia. Banyaklah kisah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni punya prihatin, bimbang, takut kalau ayat ini dimaksudkan kita menggunakan nikmat di dunia ni secara berlebihan. Takut maka ke akhirat besok kita takkan dapat lagi kerana ayat ini memberi amalan keras. Tuan-tuan lihat betul-betul ayat ni. Dulu dekat dunia kamu hidup dengan penuh kemewahan, sekarang Allah Taala sebut dekat akhirat kamu tidak ada apa-apa lagi. Ya kan? Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa ma kuntum tafsuqun. Dahulu di dunia kamu telah pun menikmati segala bentuk kemudahan, kemewahan, kesenangan ini, maka ke akhirat tiada lagi bahagian untukmu. Sayyidina Umar belajar daripada Nabi SAW, melihat Nabi duduk dalam keadaan serba sederhana, tidur di atas daun pelepah korma sampai berbekas badan Nabi SAW, kesan terhimpit antara kulit Nabi dengan pelepah korma yang keras itu. Maka Sayyidina Umar menjadi sedih. Nabi telah mengingatkan Sayyidina Umar, apakah kau lupa janji Allah bahawa kita dekat dunia saja susah, ke akhirat yang berpanjangan tu kita akan senang. Maka siapa, Sayyidina Umar memahami daripada kata-kata Nabi ni, kalau di dunia ni kamu ambillah keperluan dunia itu sekadarnya, jangan berlebihan sampai kamu lupa kamu akan pergi ke satu destinasi baru yang menjanjikan untuk kamu satu kebaikan yang berpanjangan dan tidak ada penghadiran masa langsung di situ. Ini Nabi SAW mengajar Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sebab bila Sayyidina Umar ni dihidangkan untuk baginda makanan untuk dimakan, makanan lazat, minuman yang nikmat,
dia menjauhinya, lalu berkata, aku bimbang akan orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah di sini, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia dan kamu telah bersenang-lenang padanya. Sebab Abu Mijlas berkata, banyak manusia akan kehilangan nikmat yang pernah mereka rasakan dunia, kemudian dikatakan kepada mereka, dulu kat dunia kamu telah habiskan rezekimu dan sekarang akhiratmu sudah berkosong. Dunia akhirat ni berbeza, tuan-tuan. Bukanlah kita dah gunakan nikmat di dunia, akhirat tak dapat lagi. Dia bukan menjadi dia prepaid, tidak. Tapi maksudnya di sini, kalau seorang yang lalai di dunia dengan kemewahannya, mengambil semua yang haram, nah, ke akhirat besok tiada peruntukan lagi untukmu. Habis semua, dihapuskan oleh Allah SWT kerana keburukanmu yang terlalu banyak. Lalu keburukan itu telah pun menyebabkan Allah SWT gantikan keburukan yang telah kamu lakukan itu, dihapuskan. Kerana kalau tak kamu masuk neraka, maka kebaikanlah yang menjadi cagarannya. Maka cagaran ketika kamu hidup, kebaikan yang kamu lakukan ketika dunia, nikmat-nikmat yang kamu lalui di dunia, maka dia akan menjadi penghalang kamu untuk dapat rezeki Allah SWT di akhirat. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, pernah pada satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi makan di negara Syam, dijemput untuk menerima kunci pembukaan Baitul Maqdis. Ini kisah dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Jazairi. Itu juga kisah yang lebih kurang sama dalam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Sayyidina Umar pergi ke Syam, dihidangkan untuk baginda makanan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Maknanya enak, hidangan itu sangat grand lah. Lalu Sayyidina Umar berkata, makanan ini untuk kita ke? Para sahabat jawab, ya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, bagaimana pula hidangan untuk kaum muslimin yang fakir yang telah meninggal dunia? Mereka tidak pernah rasa kenyang walaupun dengan sepotong roti yang keras. Khalid Walid menjawab, wahai Sayyidina Umar, jangan risaulah, mereka pasti masuk syurga. Maka berderailah air mata Sayyidina Umar, tuan-tuan, mendengar kata-kata Khalid itu. Lalu dia berkata, jika bahagian kita yang kita nikmati di dunia ni begitu enak, mengenyangkan, hebat, mereka tak rasa benda ni semua dahulu. Kalau mereka tak rasa sama sekali benda ni dulu, mereka dapat syurga. Kita dah rasa ini, kita dapat lagi tak syurga di akhirat kelak. Itu kefahaman Sayyidina Umar, tuan-tuan. Dan disebut oleh Al-Imam Ibn Jawzi yang tafsirnya satu riwayat, begitu juga Ibn Jarir Tabari, begitu juga dalam tafsir Ibn Atiyah. Sayyidina Umar ni ada ayat-ayatnya yang amat power. Di antara ayat yang power ni, tuan-tuan, dia pernah cakap pada Jabir, melihat Jabir membawa wang untuk beli daging. Lalu dia bertanya, akulu ma tashtahi ta'kulhu, adakah setiap benda yang kamu ingat kamu makan? Akulu ma tashtahi ta'kulhu, semua benda yang kau ingat kau makan. Dia melihat Jabir membawa wang sebanyak 1 dirham untuk beli daging. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, setiap kali kau nak makan daging, kau makan ke? Ni kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kerana beliau amat memahami tayyibat di dunia ni. Kalau dirasai sepenuhnya, bimbang ke akhirat besok kita tiada lagi kesempatan. Kerana dah kita dipermudahkan hidup dunia ni. Biasanya makan yang enak ni menampakkan kedudukan sosial yang tinggi lah, wang banyak, harta banyak. Maka kita dengan dunia yang kita miliki pada ini, lalaikan kita daripada akhirat, akhirnya kita masuk neraka, kita tak dapat syurga di akhirat. Itu maksud ayat ini. Saudara pendengar yang mulia Allah sekalian, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu juga cerita kepada Sayyidina Umar ni berkunjung kepada rumah anaknya yang bernama Abdullah. Tiba-tiba Sayyidina Umar melihat ada sepotong daging. Sayyidina Umar bertanya, mengapa daging ada di sini? Abdullah menjawab, saya nak makan ya, lalu saya belinya. Sayyidina Umar berkata, apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu, engkau akan memakannya? Cukuplah pembaziran dilakukan oleh seseorang, setiap kali dia menginginkan sesuatu, dia memakannya. Ini tuan-tuan dan hati yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Sayyidina Umar mengingatkan kita supaya berpada-pada. Bukanlah pada-pada bersederhana yang melampau, tidak. Tapi kita lebih faham keperluan kita. Tak ada gunanya kalau semua nikmat dunia ni kita nak kecapi, sehingga mengorbankan akhirat yang sangat pasti dan padanya kebaikan berlipat ganda. Jadi tayyibat ini maksudkan di sini ke akhirat kelak, golongan kafir yang telah menikmati berbagai bentuk kemudahan, maka tiada lagi kemudahan untuknya di akhirat. Maka kita orang Islam hendaklah mengambil ibrah. Jangan kita pun nak berpesta, bergembira, berdiri sama tinggi dengan orang fasik yang lain. Walaupun tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian, kita merasakan bahawa
dengan cara itulah kita dapat reward diri kita. Tidak, sebenarnya bukan begitu cara berfikirnya tuan-tuan. Buatlah perkara yang sepatutnya, jangan membazir, jangan terikut dengan gaya hidup orang-orang kafir. Kamu pasti akan di reward oleh Allah di akhirat, dan reward di akhirat itu lebih hebat sebenarnya. InsyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut teguran Sayyidina Umar Khattab ini kepada Jabir bin Abdullah bila melihat beliau memberi daging, dan kata-kata itu menampakkan kefahaman yang mendalam kepada ayat tentang tayyibat. InsyaAllah ini akan dihuraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.